Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Peruntukan tambahan kira-kira 12 juta ringgit diperlukan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam untuk meningkatkan keupayaan aset pasukan gerakan PJA dan Polis Marin di negeri ini. Pengarah jabatan tersebut, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, peruntukan itu bagi membaiki aset seperti bot dan kenderaan untuk tujuan penugasan keselamatan khususnya di kawasan Pantai Timur. Datuk Seri Zulkifli menyatakan aset tersebut penting agar pasukan keselamatan dapat bersiap siaga menghadapi ancaman keselamatan dan persediaan menjelang pilihan raya umum akan datang. Kita memerlukan lebih kurang 12 juta lah untuk tujuan memperbaiki kenderaan-kenderaan yang sama ada di laut lah, aset-aset kita di laut dan juga di darat yang perlu diperbaiki segera bagi menentukan yang kesiapsagaan kita dalam menghadapi apa juga cabaran buat masa ini. Datuk Seri Zulkifli menyatakan demikian kepada media sempena lawatan kerjanya ke Ibu Pejabat Brigad Sabah Pasukan Gerakan PJA di Kinarut Papar. Beliau juga memberitahu satu lagi batalion PJA dirancang diwujudkan di daerah Kunak bagi meningkatkan keanggotaan PJA Sabah sekaligus menjimatkan kos pasukan bantuan dari Semenanjung dan Sarawak. Ketika ini terdapat 5 batalion PJA di negeri ini. Sementara itu, Datuk Seri Zulkifli turut berpuas hati dengan tahap keselamatan dan operasi yang dilaksanakan pasukan keselamatan di negeri ini selepas menerima taklimat berkaitan yang disampaikan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramli Din. Satu jawatan kuasa khas dibentuk untuk mentadbir dan mengurus kawasan seluas 121 hektar di hutan simpan Malawaring kelas 6 selepas dibubarkan untuk dijadikan rezab perkampungan. Langkah itu penting bagi membangunkan kawasan tersebut sebagai penempatan baharu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Buangawan, Datuk Muhammad Haji Alamin, keprihatinan kerajaan negeri meluluskan kawasan berkenaan merupakan hadiah terbaik kepada penduduk Buangawan selepas lebih 30 tahun memperjuang kawasan tersebut. Antara kampung di kawasan ini, Kampung Kuala Mandahan, Sinar Baru dan Kampung Malawaring. Kita akan gunakan tanah ini bukan saja untuk rezerv perkampungan tetapi juga kita akan gunakan untuk tujuan pembangunan. Pelbagai kemudahan rakyat kita akan tempatkan di situ juga seperti hospital barangkali, masjid, dewan dan sebagainya. Kita akan tempatkan di hutan simpan yang dikeluarkan sudah sekarang ini menjadi rezerv perkampungan. Datuk Muhammad menyatakan demikian kepada RTM di Buangawan ketika diminta mengulas enakmen hutan, penubuhan hutan simpan dan pindaan 2017 yang melibatkan status kawasan tanah di hutan simpan Malawaring yang diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah baru-baru ini. Perasaan cemas dan rusing yang sering dialami penduduk Kota Belud setiap kali hujan lebat kerana risau berlaku banjir tidak lagi membelenggu penduduk tersebut apabila mereka menerima amaran awal bencana tersebut melalui saifon. Saifon ataupun sistem rangkaian keselamatan dan paras air merupakan sistem pemantauan banjir yang diusahakan menerusi program komuniti pintar dalam daerah Kota Belud. Wartawan Doni Ijom dan jurukamera Murhali Muhammad meninjau keberkesanan sistem tersebut sejak dipasang setahun lepas. Kota Belud menjadi daerah perintis dan satu-satunya daerah di Sabah menggunakan pakai sistem ini yang dibangunkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan kerjasama MSD Digital Intelligence. Saifon dibangunkan serentak dengan dashboard komuniti Kota Belud yang berperanan memantau, memberikan maklumat segera mengenai paras air semasa dan memudahkan perhubungan antara penduduk yang mendaftar dan memuat turun aplikasi tersebut di telefon pintar masing-masing. Sejak diperkenalkan pada pertengahan tahun 2016, belum ada pemindahan pernah dilakukan berikutan maklumat awal yang disalurkan oleh APM melalui sistem aplikasi Saifon dan dashboard komuniti yang membolehkan penduduk bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Sistem ini yang turut dilengkapi dengan 10 sensor seperti paras air, suhu, bacaan angin, kelembapan serta tekanan dipasang di 3 sungai utama dalam daerah Kota Belud
iaitu Sungai Kedamaian, Sungai Tempasuk dan Sungai Abai dan dikawal selia Angkatan Pertahanan Awam APM Kota Belud 24 jam sehari. Sekiranya air mencecah ke paras Amaran, pihak APM akan menyalurkan maklumat melalui dashboard komuniti, dan di dalam maklumat dashboard tu kita akan salurkan maklumat-maklumat seperti jalan terputus banjir, kampung-kampung terlibat banjir dan laluan alternatif lah. Dan sejurus itu kami akan membuat pemantauan di lokasi-lokasi hotspot bencana banjir. Walaupun sistem ini tidak dapat mengawal kejadian banjir, namun amaran yang dikeluarkan memberi peluang kepada penduduk, khususnya di kawasan hotspot banjir seperti Kampung Bobot, Nunggui, Kadon, Sadok-Sadok, Dongoi dan Kampung Kota Belud untuk membuat persediaan menghadapi bencana berkenaan. Sebelum ni memang agak susah lah sebab kita untuk minta bantuan kita akan telefon. Tapi dengan adanya aplikasi Sepon ni amat mudah sebab dia akan beritahu kita setengah jam tu parcel. Dia akan berubah. Jadi kita dapat siap sedia lah. Perbezaannya sekarang, dulu tidak yang tahu banjir di sini kau saja. Kami dorang saja. Tapi sekarang ini ada respon ni, orang semua tahu. Kalau boleh kami diwajibkanlah untuk keseluruhan penduduk-penduduk sering sungai ini mempunyai Sepon ni kan. Jadi untuk itu semua penduduk berjaga-jagalah selalu kan. Jadi walaupun hujan raya kita tahu lah dekat sering sungai ini, walaupun hujan sikit memang tetap banjir punya. Sementara itu, Saifon turut berperanan memberi kawalan keselamatan melalui pemantauan kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di 11 lokasi tumpuan utama seperti Pasar Besar, Dewan Serbaguna, Perhentian Bas, Pasar Tamu dan Padang Kota Belud. Sistem ini yang berjaya merubah cara penyampaian maklumat dan amaran banjir kepada penduduk wajar diperluas ke daerah lain yang sering berdepan masalah banjir. Laporan Doni Ijom dan juru kamera Murhalim Muhammad untuk Berita RTM. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.